Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Hadisah binti Faiz dari kumpulan A6. Kami akan membentangkan tentang Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP, iktibar dalam konteks penghayatan etika dan peradaban dari perspektif politik, ekonomi dan sosial. Pengenalan bagi Perintah Kawalan Pergerakan PKP merupakan tindakan pencegahan oleh kerajaan Malaysia terhadap penularan wabak atau jangkitan COVID-19. COVID-19 ialah nama satu penyakit yang disingkatkan daripada coronavirus disease 2019 dan ia boleh berjangkit kepada orang lain. Penyakit ini berpunca daripada sejenis virus yang berada dalam kumpulan coronavirus. Virus yang diperkatakan ini merupakan coronavirus yang paling baharu ditemui di negara China. Coronavirus yang dimaksudkan ini boleh menyebabkan jangkitan saluran pernafasan dan akan menyebabkan spektrum gejala daripada sesama biasa kepada radang paru-paru atau nama singkatannya adalah pneumonia yang teruk. Antara gejala radang paru-paru COVID-19 ialah batuk, demam dan sukar bernafas. COVID-19 merupakan potensi untuk mengakibatkan penyakit yang teruk dan boleh membawa kematian, terutamanya dalam kalangan mereka yang lanjut usia, individu yang mempunyai masalah kesihatan atau individu yang mempunyai sistem imun yang rendah. COVID-19 bukan sahaja penyakit yang berbahaya kepada orang perseorangan, tetapi apabila ia boleh menjangkiti orang lain melalui pelepasan titisan hidung atau mulut dengan cara batuk atau bersin. Sebagai langkah pencegahan, KKM amat menyarankan agar pelitup muka dipakai ketika keluar dari kediaman untuk melakukan sebarang urusan harian dan juga sentiasa mengekalkan jarak lebih 1 meter apabila berurusan dengan orang lain. Orang lainnya, Bahasa Melayu Barisan Hadapan ialah sebuah filem drama Malaysia 2021 arahan Razif Rashid. Berdasarkan dari satu kisah benar, ia berkisahkan tentang perjuangan petugas Barisan Hadapan dari sektor perubatan sehinggalah pekerja penghantaran makanan memerangi penularan pandemik COVID-19 di Malaysia. Dibintangi oleh barisan pelakon ternama Malaysia, filem ini ditayangkan pada 30 September 2021 di Netflix. Mengisahkan tentang perjuangan petugas Barisan Hadapan melawan pandemik COVID-19 dalam beberapa bulan pertama. Filem ini merupakan bentuk penghargaan bagi para barisan hadapan yang telah berjuang demi negara. Doktor, jururawat, petugas hospital, polis, tentera, penghantar makanan, petugas kebersihan antara barisan hadapan yang telah mengorbankan diri dan mengejar masa untuk menentang musuh yang tidak kelihatan demi keselamatan bersama. Daripada pekerja perniagaan, penjagaan, kesihatan sehinggalah kepada kaki tangan penghantaran makanan. Mereka yang memerangi COVID-19 di Malaysia. Ia memberi inspirasi kepada koleksi cerita berdasarkan peristiwa sebenar. Penyataan masalah. Sejak pelancaran peristiwa kawalan pergerakan PKP pada 18 Oktober 2020 sebagai tindak balas kepada penularan virus COVID-19 di Malaysia, telah diterima secara meluas bahawa aktiviti ekonomi termasuk perikanan, pertanian dan pembuatan adalah yang paling langsung menyumbang kepada penderitaan ramai orang. Ramai orang di Malaysia menderita akibat daripada aktiviti peningkatan ekonomi disebabkan oleh keengganan penduduk Malaysia yang kuat terlibat dalam aktiviti harian. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah dapat menimbulkan pelbagai kebimbangan ekonomi. Walau apapun, penduduk Malaysia telah menunjukkan kesanggupannya untuk bertolak ansur dengan orang lain yang kurang bernasib baik sejak wabak berkenaan telah mewujudkan hubungan antara cita-cita ekonomi dan etika dalam pelbagai konteks. Tidak ada menyebut agama, hari raya atau hari raya dalam pepatah ini. Hasilnya, menerusi artikel ini, anda akan mengetahui situasi ekonomi yang dihadapi oleh rakyat Malaysia serta hubungan masa lalu dan masa kini antara pelbagai sektor ekonomi pada masa Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Objektif kajian mengenal pasti cabaran ekonomi yang dihadapi oleh rakyat Malaysia dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Mengenal pasti hubungan etika berekonomi dalam pelbagai peradaban dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP.
etika dan peradaban. Etika perilaku seseorang itu dapat menunjukkan sifat atau perbuatan sama ada baik, buruk, sopan atau biadab di mata manusia lain. Ini menunjukkan pemahaman dan penghayatan setiap manusia terhadap erti etika itu sendiri amat penting dalam meneruskan kehidupan pada zaman globalisasi moden ini. Maksud etika menurut pemahaman bahasa Melayu ialah akhlak atau moral seseorang dalam melakukan atau pergaulan mereka yang diambil daripada Kamus Dewan edisi keempat. Etika adalah sifat atau perilaku yang merangkumi setiap lapisan umur, bangsa, etnik, agama dan negara. Seseorang yang beretika dalam menjalani kehidupan seharian secara tidak langsung akan membuatkan hidupnya tenteram dan lebih tenang menghadapi cabaran dalam kehidupan seharian. Menjalani kehidupan yang beretika akan memberi faedah kepada diri sendiri dan orang sekeliling secara fitrahnya. Etika yang baik sudah ada dalam diri manusia. Namun begitu, pengalaman hidup dan cabaran revolusi teknologi kini akan menguji seseorang sama ada dia mampu mengekalkan etika yang baik atau sebaliknya. Konsep etika dan peradaban. Etika berasal daripada perkataan Greek iaitu ethos dan ethikos yang merujuk kepada sifat, watak, kebiasaan, tempat yang biasa, cara hidup atau budaya. Berbeza dengan etikos yang merujuk kepada tata susila, adab kelakuan dan perbuatan yang baik. Istilah peradaban dan tamadun sebenarnya digunakan sebagai istilah yang sama makna oleh kebanyakan penulis. Begitu juga dengan istilah Inggeris iaitu civilization. Ketiga-tiganya merujuk kepada bandar atau keseluruhan hidup manusia sesebuah masyarakat di bandar melingkungi dua aspek rohani dan jasmani seperti seni bina, sosial, kesenian, falsafah, pemerintahan, politik dan pemikiran. Konsep undang-undang epistemologi menetapkan asal-usul ilmu dan konsep daripada mana berpuncanya perlu diambil kira iaitu Melayu. Secara epistemologinya, adab daripada budaya Melayu bukan hanya berpunca daripada perkataan Arab adabah atau akhlak yang baik, bahkan juga amat bersangkut paut dengan adat. Adat merupakan nilai yang baik yang dipupuk di dalam masyarakat serta diamalkan, manakala adab ialah peraturan nilai yang juga dilihat baik dari segi agama dan diamalkan masyarakat. Adab terpupuk daripada didikan bermula di rumah, di sekolah dan kemudiannya daripada masyarakat sekeliling. Perlakuan beradab adalah perlakuan menurut etika yang dipuji, manakala perlakuan tidak beradab adalah perlakuan menurut etika yang terkeji. Peranan etika dan peradaban dalam perspektif politik, ekonomi dan sosial. Peranan etika dan peradaban perspektif politik. Peraturan kerajaan yang menggalakkan etika di tempat kerja dan menyediakan perkhidmatan dengan lebih berkesan kepada masyarakat setempat adalah sebahagian daripada usaha berterusan kerajaan untuk mendidik warga negara tentang etika dan peradaban. Negara yang mematuhi peraturan dan mengutamakan kebersihan tidak akan korup, mengikut nilai amanah yang membayangkan tidak pernah mengambil apa yang bukan hak milik sendiri untuk mengelakkan diri daripada rasuah. Pada tahun 1982, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia ketika itu, telah mengumumkan dasar bersih, cekap dan amanah untuk dijadikan amalan rakyat Malaysia. COVID-19 secara halus telah mengajar orang ramai tentang tingkah laku beretika, kerana keadaan ini secara tidak langsung telah mendidik rakyat negara ini untuk mematuhi arahan daripada kerajaan dan berkemampuan untuk menetapkan disiplin diri dan ahli keluarga masing-masing. Peranan etika dan peradaban perspektif ekonomi. Mereka yang terlibat dalam sektor perniagaan perlu memainkan peranan dalam membendung dan mengurangkan jangkitan COVID-19 dalam kalangan masyarakat. Ini kerana tiada siapa yang mahu melalui fasa PKP sekali lagi
kerana berbuat demikian sudah pasti akan membawa kepada kerugian tambahan kepada komuniti perniagaan. Masyarakat dan kerajaan pada masa ini perlu memastikan peniaga mengikut prosedur operasi standard iaitu SOP. Terdapat peniaga yang sudah pasti memandang serius kewajipan ini, tetapi ada juga yang menganggapnya sebagai bukan satu isu yang perlu diutamakan. Peranan etika dan peradaban perspektif sosial. Wabak COVID-19 telah menimbulkan budaya masyarakat baharu untuk bertindak balas terhadap dasar sedia ada untuk menghayatkan aktiviti sosial. Aktiviti sosial yang sebelum ini bebas kita laksanakan, kini perlu dilaksanakan dengan melaksanakan protokol kesihatan. Terdapat segelintir masyarakat merasakan itu sebagai salah satu tanggungjawab untuk membantu mengurangkan beban mereka dengan melibatkan diri dalam pelbagai inisiatif dan aktiviti sosial semasa tempoh PKP yang lepas. Dalam perspektif Islam, kesukarelawanan bermaksud memberikan khidmat bakti kepada orang lain dengan hati yang ikhlas kerana Allah sambil mengekalkan kepribadian yang baik dan berada dalam batasan yang dibenarkan. Seterusnya, kepentingan etika dan peradaban perspektif politik, ekonomi dan sosial. Dari perspektif politik, etika peradaban penting demi memajukan sesebuah negara. Dengan adanya nilai-nilai ini, negara dapat berkembang dengan lebih maju, amat damai dan lebih harmoni. Seorang pemimpin yang mempunyai nilai etika penting bagi mengelakkan berlakunya perselisihan pendapat dalam kalangan rakyat serta ahli politik. Ianya juga mampu menyelesaikan isu serta masalah yang timbul secara kreatif dan profesional. Konflik di dalam negara berkaitan tentang perselisihan pendapat dan kaedah seharusnya dilihat dari aspek positif dan sihat. Seorang pemimpin juga seharusnya menyelesaikan masalah yang timbul dengan baik untuk kebaikan bersama, serta tindakan tersebut haruslah berdasarkan tuntutan agama. Hal ini kerana sabda baginda SAW yang bermaksud, apabila sesuatu urusan diserahkan kepada orang yang tidak berkelayakan, maka tunggulah saat kehancurannya. Hadis riwayat Bukhari. Oleh itu, budaya politik matang merujuk kepada pemimpin yang memperjuangkan isu serta hak rakyat serta tegas berpandukan ajaran Islam serta mempunyai idea yang rasional dalam membuat penilaian agar negara dapat berkembang sebagai negara yang harmoni serta maju. Dari perspektif ekonomi pula, etika dan peradaban adalah berkadar terus dengan ekonomi, iaitu manusia memenuhi keperluan dan kehendaknya demi mencapai tahap peningkatan diri. Dalam pandangan Islam, terdapat perbezaan akhlak merupakan intipati kerohanian yang diterjemahkan dalam bentuk berikut: perlakuan yang baik kerana ilmu Allah. Etika dan peradaban amatlah penting untuk memajukan sesebuah negara. Selama sesebuah negara itu dapat mempertahankan etika yang tinggi, di situlah sesebuah negara itu akan bergerak maju dan terus berkembang. Selain itu, sifat etika dan peradaban juga dapat mengukuhkan negara dengan menarik minat pelancong dari segi dari negara asing untuk ke Malaysia. Disebabkan itu, negara akan bertambah maju. Hal yang demikian ini kerana apabila masyarakat di negara menunjukkan etika serta peradaban yang ikut zaman menjadikan mereka bersatu padu, pelancong dari negara lain akan tertarik dengan keunikan budaya masyarakat di negara kita dan akan menjadikan negara sebagai contoh. Dan akhir sekali, dari perspektif sosial, mempraktikkan etika serta peradaban dapat membantu membina kepribadian diri seseorang. Peribadi diri merupakan sikap ataupun sahsiah seseorang itu serta mencerminkan identiti sebenar serta wataknya. Etika
amatlah penting kepada masyarakat dalam membentuk serta mendidik golongan remaja agar mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik di masa depan kelak. Etika serta peradaban juga penting dan perlu diterapkan dalam diri remaja kini supaya lebih bersifat positif serta berdisiplin tinggi di dalam kehidupan. Selain itu, etika serta peradaban penting untuk memupuk masyarakat berasa bertanggungjawab dalam memenuhi tugas-tugas kewarganegaraan dan berfikiran rasional dalam memenuhi tugasan bagi memberi manfaat kepada seluruh masyarakat di dalam negara. Hal ini kerana peranan serta tanggungjawab yang diberikan kepada masyarakat bukan hanya membawa keseimbangan di dalam negara, malah ianya juga dapat memastikan keharmonian dalam kesejahteraan sosial dapat dikekalkan. Cabaran dalam Pemerintahan Kawalan Pergerakan PKP. Cabaran pertama, kehilangan pekerjaan. Perintah Kawalan Pergerakan PKP adalah rakyat berhadapan dengan masalah pemberhentian kerja. PKP yang secara tidak langsung telah menutup sepenuhnya keseluruhan sektor ekonomi di Malaysia seperti industri perniagaan, perindustrian, pertanian, pelancongan dan lain-lain lagi. Sedikit sebanyak telah mengakibatkan rakyat mula kehilangan punca pendapatan. Terdapat banyak syarikat-syarikat yang mengambil tindakan dengan memberhentikan pekerja-pekerja bagi mengurangkan kos kerugian yang terpaksa ditanggung oleh mereka semasa berlakunya pandemik ini. Hampir keseluruhan daripada golongan B40 kehilangan pekerjaan mereka semasa berlakunya tempoh Pemerintahan Kawalan Pergerakan. Pandemik COVID-19 ini telah memberi kesan yang drastik kepada kesihatan mental rakyat Malaysia. Tekanan yang mendesak rakyat untuk menyesuaikan diri dengan budaya bekerja dari rumah, termasuklah isu penggunaan aplikasi teknologi tertentu bagi berhubung antara pekerja dan majikan, serta mengadaptasi norma baru semasa Perintah Kawalan Pergerakan. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan ini begitu mencabar daripada sudut kemampanan, kesihatan mental dan emosi masyarakat apabila semakin ramai yang susah dan tertekan. Cabaran kedua, Malaysia menghadapi kesukaran untuk mendapat barang keperluan. Pegawai penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna telah membuat tindakan dengan membuat pemeriksaan setiap hari di sebuah pasar raya besar, kecil serta kawasan awam bagi memastikan bekalan mencukupi dan keyakinan rakyat bertambah baik. Pegawai penguasaan KPDN-HEP juga membangunkan prosedur operasi standard di semua premis perniagaan supaya pengguna dapat membeli barangan keperluan dan pada masa yang sama melindungi diri daripada penularan yang menyumbang kejayaan negara membendung COVID-19. Cabaran yang ketiga, bekalan makanan tidak mencukupi. Majlis Penasihat Pengguna Negara pula dalam memastikan jaminan rantaian bekalan makanan juga amat diperlukan kerana PKP sudah mulai menghadkan pergerakan berjarak 10 km dari rumah jika ada urusan terdesak sahaja. Keadaan menjadi lebih terdesak apabila pengguna Muslim bersiap untuk menyambut bulan Ramadan dan Hari Raya. Kawalan harga musim perayaan yang sering diumumkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna kini perlu lihat dari segi faktor di mana ia akan memberikan impak kepada bekalan dan permintaan pengguna. Keadaan akan menjadi tidak keruan jika adanya keinginan pengguna untuk membeli secara pukal dan peniaga pula tidak dapat menampung bekalan yang mencukupi.
Majlis Penasihat Pengguna Negara Muhammad Azmi Abdul Hamid juga menasihatkan pengguna mengutamakan keperluan asas dan tidak berbelanja ke atas barangan kurang utama untuk sambutan Ramadan dan Hari Raya Puasa. Budaya berbelanja pengguna ini amat kami berikan perhatian, terutamanya dalam sambutan perayaan, kebiasaannya yang melebihi hari biasa. Kesan Perintah Kawalan Pergerakan terhadap ekonomi, pendidikan dan masyarakat. Sektor ekonomi. Industri kecil dan sederhana, penjaja pengusaha restoran akan menanggung kerugian yang besar. Penutupan operasi dan pemerhatian pekerja akan berlaku, sekaligus meningkatkan kadar pengangguran. Projek perumahan dan pembangunan akan mengalami kelewatan untuk disiapkan sekaligus memberi kesan berantai kepada ekonomi negara. Bursa Malaysia dan nilai ringgit Malaysia akan menjunam. Pelabur asing akan menarik atau menghentikan sementara pelaburan mereka. Harga barang keperluan akan meningkat dengan mendadak kerana peningkatan permintaan yang melebihi kebiasaan. Manakala dari segi sektor pendidikan ialah prestasi pelajar dalam peperiksaan utama UPSR, PT3, SPM dan STPM akan terjejas. Bebanan dan tugasan guru akan bertambah bagi menghabiskan silibus yang tertinggal. Universiti Awam dan IPTS akan mengalami kerugian dalam bentuk pengurusan dan tadbir urus. Graduasi ditangguhkan dan akan menyebabkan peningkatan kadar pengangguran. Kajian-kajian penting sama ada kajian makmal ataupun kajian ilmiah akan terjejas dengan penutupan makmal-makmal kajian dan berpotensi merencatkan perkembangan kajian. Sektor sosial, kekeluargaan dan kemasyarakatan. Pendapatan penjaja, peniaga, pemandu teksi, pemandu e-hailing dan pekerja yang berstatus pendapatan harian akan terjejas. Bebanan kewangan menjadi antara faktor berlakunya perbalahan dan perpecahan dalam keluarga. Kesihatan mental terutamanya mereka yang aktif mendapatkan berita semasa melalui media sosial akan terganggu sehingga menjadikan mereka overwhelmed yang menyebabkan mereka mengalami kerisauan melampau yang membawa kepada anxiety. Pekerjaan yang bekerja dari rumah berdepan dengan risiko burnout kerana mood kerja di rumah tidak kondusif untuk tugasan pejabat di samping perlu melakukan kerja rumah. Orang ramai akan terdedah kepada gadget dan internet screen time. Kajian membuktikan screen time yang berlebihan akan membuatkan individu menjadi gelisah, tertekan dan tidak tenang sekaligus menjadi punca kepada kemurungan sekiranya tidak terkawal. Analisis filem. Berdasarkan analisis yang terdapat daripada filem tersebut, analisis ini dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu dari aspek sosial dan aspek budaya. Kedua-duanya akan memperincikan bagaimana pandemik memberi impak yang besar terhadap individu dan masyarakat Malaysia semasa Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan sepanjang penularan COVID-19 di Malaysia. Impak penularan COVID-19 terhadap individu. Keputusan kerajaan dalam membuat keputusan Perintah Kawalan Pergerakan telah banyak memberikan impak negatif bukan hanya terhadap ekonomi negara tetapi terhadap individu. Hal ini menyebabkan pemikiran masyarakat di dalam negara juga telah beralih kepada individualism disebabkan oleh Perintah Kawalan Pergerakan. Di dalam filem tersebut, bekerja di barisan hadapan merupakan tonggak utama negara dalam melawan penyakit COVID-19. Hal yang demikian ini menyebabkan mereka terpaksa bekerja keras tanpa mengira masa dan waktu untuk memastikan pesakit mendapat perkhidmatan kesihatan yang terbaik demi membasmi penyakit berjangkit tersebut. Seterusnya, mereka yang bekerja di sektor keselamatan juga merupakan golongan yang seharusnya dipuji. Hal ini kerana mereka banyak menyumbang kepada negara dalam memantau pergerakan
masyarakat di dalam negara agar mereka tidak terdedah dengan penyakit berjangkit COVID-19. Selain itu, golongan remaja juga turut mengalami perkara yang sama. Disebabkan umur yang masih muda, golongan remaja lebih cenderung ingkar terhadap arahan pergerakan kawalan pergerakan berbanding mereka yang lebih dewasa. Impak penularan COVID-19 terhadap masyarakat pula. Masyarakat merupakan komuniti manusia yang tinggal bersama di suatu tempat dengan cara dan ukuran tertentu. Dari sudut istilah pula, masyarakat merupakan kepelbagaian hubungan antara individu yang merujuk kepada pergaulan serta keseluruhan hubungan sosial manusia. Semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP diperkenalkan kepada masyarakat, sebahagian besar individu di negara kita telah menimbulkan budaya konsumerisme di mana sifat kerisauan yang melampau terhadap persekitaran. Perkara tersebut telah menyebabkan mereka membeli barang keperluan secara berlebihan sehingga menyebabkan golongan yang memerlukan tidak dapat membeli bahan keperluan sepanjang PKP berlangsung. Disebabkan perkara itu, harga barang keperluan juga meningkat dan tinggi kerana permintaan yang semakin meningkat. Tindakan demikian telah menimbulkan kesukaran terhadap golongan berkelas rendah untuk membeli barang keperluan dan perlu berhutang untuk membeli. Usahawan kecil terpaksa menutup kedai mereka mengakibatkan hilangnya sumber pendapatan serta menyebabkan kejatuhan kesihatan mental mereka. Hal ini kerana masyarakat di negara hanya dibenarkan duduk berkurung di dalam rumah sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan diperketat. Kesimpulan, jangkitan coronavirus atau singkatannya COVID-19 adalah wabak yang amat berbahaya. Wabak yang sudah di peringkat pandemik ini bukan sahaja merupakan penyakit yang berbahaya di peringkat individu. Bahkan apabila menjangkiti banyak orang, ia boleh menggugat ketenteraman sesebuah masyarakat, malahan berupaya untuk melumpuhkan sesebuah negara. Bagi mengekang penularan jangkitan COVID-19, kerajaan melaksanakan PKP secara bertahap-tahap dan mengubah suai perintah ini mengikut keadaan sesebuah kawasan terbabit. Persoalannya timbul tentang PKP yang dikuatkuasakan oleh kerajaan atau pihak pemerintah sama ada ia bertepatan dengan konsep maslahah ataupun sebaliknya. Ternyata perbincangan ini merumuskan bahawa PKP merupakan usaha dan tindakan terbaik oleh pihak kerajaan bagi mengawal penularan jangkitan. Dalam keadaan negara Malaysia belum pernah mempunyai pengalaman menghadapi pandemik sedahsyat ini. Walaupun terdapat reaksi-reaksi yang kurang disenangi oleh sebahagian masyarakat dan kerugian dari sudut material, tetapi secara keseluruhannya ia selaras dengan kehendak maqasid al-syariah yang fungsinya untuk memelihara kepentingan nyawa, akal, agama, maruah dan harta manusia menurut susunan keutamaan fiqh. Sudah tentu kefahaman dan kesedaran yang tinggi dalam kalangan masyarakat awam dari sudut keagamaan amat boleh membantu negara dalam usaha membebaskan negara dari belenggu wabak ini. Dan seterusnya mengembalikan semula kesejahteraan hidup penduduk negara dari semua aspek kehidupan. Seterusnya adalah cadangan PKP dari perspektif politik. Satu-satu penentuan PKP yang diputuskan oleh pihak kerajaan adalah dengan melihat sejauh mana kritikal kes positif COVID-19 di sesebuah kawasan. Apabila pihak kerajaan meletakkan 4 kategori zon bagi mengklasifikasikan kawasan COVID-19 yang didasarkan kepada jumlah kes di sesebuah kawasan, maksud tentang tahap kebarangkalian atau potensi jangkitan kepada penduduk yang tinggal di kawasan terbabit. Penentuan ini sudah tentu tidak dibuat secara sesuka hati tetapi merupakan formulir yang dirumuskan sebagai hasil kepakaran tertentu. Setiap tahap dan bentuk PKP secara asasnya adalah untuk melindungi semua orang daripada terdedah dengan jangkitan. Kaedah ini selari dengan kaedah mencegah keburukan atau kemudaratan. Seterusnya adalah cadangan PKP dari perspektif ekonomi.
Apabila pemerintah melihat kes aktif COVID-19 telah menjadi lebih terkawal, maka tahap PKP dilonggarkan sedikit kepada PKPB. Pada tahap PKPB, pihak kerajaan melihat terdapatnya ruang agar ekonomi negara dijana kembali selepas beberapa tempoh ia bergerak terlalu perlahan sehingga mengakibatkan kerugian besar. Sehingga 1 Mei 2020, dalam tempoh 6 minggu sahaja PKP dilaksanakan, dianggarkan bahawa negara kita telah mengalami kerugian sebanyak 63 bilion dan tindakan tersebut semata-mata demi menjaga masalah yang paling utama iaitu nyawa penduduk. Perkara utama yang menjadi tumpuan kerajaan dalam memperkasakan PKP termasuklah larangan secara menyeluruh terhadap pergerakan dan perhimpunan yang melibatkan ramai orang. Ia melibatkan penutupan semua rumah ibadat dan premis perniagaan dengan pengecualian terhadap premis penjualan barangan keperluan harian sahaja. Dalam hal ini, kerugian negara sebanyak puluhan bilion ringgit itu adalah keburukan, manakala mendapat penyakit yang boleh mengakibatkan kehilangan nyawa juga merupakan keburukan yang lebih besar.